Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kita lagi dalam kelas ibadah. Tajuk yang pertama taharah. Baik. Minggu lalu kita dah pun belajar tentang maksud taharah, jenis-jenis air yang boleh dibuat bersuci dan jenis air yang tidak boleh dibuat bersuci. Jadi hari ini kita sambung lagi pengajaran kita bagi tajuk taharah ni untuk bahagian yang seterusnya. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua betulkan niat, doa kepada Allah agar Allah kurniakan kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Kita tengok isi kandungan pelajaran. Kita akan belajar tentang pengertian samak, cara menyucikan kulit bangkai dan juga pengertian bangkai. Apa maksud pengertian menyucikan kulit atau istilahnya samak? Okey. Sin alif mim qaf. Kalau ejaan Rumi S-A-M-A-K, samak. Okey, apa maksud dia? Menyucikan kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak. Maksudnya kulit binatang yang dah mati tu sama ada dia boleh makan ke atau haiwan tak boleh dimakan ke, kita cucikan dia, kita bersihkan dia dengan tujuan mungkin nak guna untuk apa-apa sajalah. Jadi istilah dia adalah samak. Sama ada haiwan tu kita boleh makan ataupun tidak. Contohnya kulit beruang, kulit ular sawa, kulit buaya, kulit harimau dan sebagainya. Okey, macam mana cara nak cuci kulit tersebut? Dia ada cara-cara dia tersendiri. Bukannya hanya cuci dengan air je, tak boleh. Yang pertama sekali, mestilah hilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit. Okay, make sure kena pastikan kulit tu bersih, tak ada dah benda-benda yang melekat, bulu ke dan sebagainya. Tapi contohnya ada sedikit bulu yang tertinggal tu, itu dimaafkan. Tapi yang penting kat sini, pertama hilangkan darah, hilangkan daging dan benda-benda yang melekat pada kulit haiwan tersebut. Kemudian dibuang dengan sesuatu yang tajam rasanya atau kelat seperti tawas dan buah manja kani. Maksud sesuatu yang tajam rasa tu, maksudnya sifat bahan tersebut. Contoh macam klorok, peluntur, cuka, bahan-bahan kimia yang lain. Okey, mesti kamu tertanya, apa tu tawas, apa tu buah manjakan ni? Okey, next slide. Okey, ini adalah contoh alat menyucikan kulit. Contoh alat untuk kita samak. Okey, ini rupa buah manjakan ni. Kemudian ini tawas. Dia warna putih, benda ni jernih. Tawas ni selain dia kita boleh guna untuk samak, kita juga boleh guna dia untuk kadang-kadang orang buat untuk apa? Bersihkan badan. Bagi buang daki-daki, mencerahkan celah-celah badan ni pun boleh juga tawas ni. Okey, ada yang guna garam, ada guna asam limau, ada juga guna cuka dan bahan-bahan yang cikgu sebut tadi, contoh klorok. Semua-semua tu kita guna ni untuk hilangkan bau. Sebab tu basuh tu tak boleh basuh dengan sabun macam tu je. Dia kena guna bahan-bahan yang disebutkan ni untuk kita pastikan dia betul-betul bersih dan tak ada bau yang busuk. Okey, ini pula contoh kulit yang telah disamak. Okey, sebelum tu kita tengok video pendek ni. Ni adalah lelaki dari Perak. Orang ni dia siap buat dompet menggunakan kulit kambing. Dia rasa rugi kulit kambing tu dibuang macam tu je. Jadi dia dapat idea untuk dia buat kulit dia buat dompet. Tambahnya setiap dompet memerlukan tempoh seminggu untuk disiapkan, yang melibatkan proses membasuh, menyucikannya dari lemak dan darah, mengering hinggalah menjahit. Kulit kambing yang telah dibasuh dikeringkan selama beberapa hari untuk mengelakkannya berbau busuk. Proses paling sukar ialah untuk menjahit labing sani dan dompet kerana kulit kambing agak tebal dan terpaksa menggunakan paku dan jarum khas. Jelas Rafikin, kulit seekor kambing dewasa boleh menghasilkan sebanyak 4 dompet bersaiz biasa. Okey, nak beli boleh PM brother ni dompet daripada kambing, right? Gitu. Okey, contoh kulit lain. Ni kulit lembu. Bila kita tengok macam kapet kan, tu sebenarnya kulit lembu yang dah kering. Kena jemur dulu dalam tempoh beberapa hari, barulah dia jadi kering macam tu. Ni kulit harimau bintang. Ni kulit haiwan apa? Okey, ada orang buat
produk menggunakan kulit-kulit ayam tersebut kan. Contoh orang buat beg tangan, buat tali pinggang, buat handbag dan macam-macam lagi lah, buat karpet. Okey. Okey, ini contoh kulit binatang yang tidak boleh disamak. Tadi awal-awal cikgu dah terangkan apa-apa haiwan walaupun tak halal dimakan, kita boleh cuci juga kulit dia. Tapi yang disebutkan di sini adalah haiwan tu walaupun kita samak kulit dia tetap tidak boleh. Dia dianggap tidak suci. Okey, apa haiwannya? Kulit anjing, babi, keturunan dan kacukan dengan binatang yang halal. Maksudnya anjing dengan babi tu memang dah haram. Kadang-kadang ada manusia ni dia nak test buat eksperimen, ada pergi ambil benih. Contoh anjing dikacuk dengan apa? Kucing pula. Anjing dikacuk dengan anak arnab ke dan sebagainya kan. Jadi haiwan-haiwan yang dikacuk hasil daripada dua-dua binatang yang haram ni tidak boleh. Bulu dia ke, tulang dia, kuku, tanduk dan seumpamanya semua tidak boleh. Okey, anjing inilah binatangnya. Semua kenal kan, anjing dan juga babi. Ni tak boleh. Samak macam mana pun bersih, tetap tidak boleh. Lain daripada itu boleh. Okey, pengertian bangkai. Apa pengertian bangkai? Binatang yang mati tanpa disembelih mengikut hukum syarak. Itu masuk bangkai. Yang binatang dah mati dan dia tak sembelih ikut syarat-syarat yang Islam dah ajar. Bila nak sembelih, Islam dah ajar ada cara dia, ada rukun dia, semua kita kena ikut. Tapi bila tidak ikut seperti yang Islam dah ajarkan, binatang tu dikira sebagai bangkai sebab dia tidak sembelih ikut hukum yang sepatutnya. Okey, ada 4 di sini yang kita tak boleh makanlah haiwan tu. Yang pertama ialah bangkai binatang yang tidak halal. Bangkai binatang yang tidak halal memanglah tak boleh. Contoh haiwan yang tidak halal dimakan, harimau, apa lagi, gajah ke, tenggiling dan sebagainya. Tu semua tidak boleh. Bangkai dia tu semua kita tak boleh, tak halal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, disembelih oleh orang kafir. Sebab kita orang Islam, kita boleh makan daging yang disembelih oleh orang Islam sahaja. Dan yang keempat, binatang buruan yang disembelih oleh orang di dalam ihram. Apa itu ihram? Ihram tu apa, cikgu? Okey, senang cerita ni. Ihram ni adalah orang yang berniat untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Bila orang ni dah niat nak buat ibadah haji dan umrah, dia dah masuk dalam sempadan mengharamkan diri dia daripada buat perkara-perkara tertentu. Maksudnya orang dalam ihram ni dia ada larangan dia. Dalam Islam Allah dah tetapkan orang dalam keadaan ihram. Ni contoh pakaian dalam ihram bagi lelaki dan perempuan. Mereka ni ada beberapa perkara yang mereka tak boleh buat. Antaranya ialah memburu binatang. Contoh tengah free-free waktu dalam keadaan ihram, nak pergi berburu lah. Dia pun pergi berburu dan dia sembelih haiwan tersebut. Haiwan tu yang disembelih tu tidak halal sebab dia sedang dalam keadaan ihram. Boleh? Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Yang pertama tadi saya dah terangkan tentang pengertian samak atau pengertian menyucikan kulit. Lepas tu dah tengok juga antara bahan yang digunakan untuk menyucikan kulit. Antaranya apa tadi? Tawas, buah manjekani, garam, dan ada tadi yang cikgu tunjuk 4 bahan tadi kan. Dan kita dah tengok apa contoh-contoh haiwan yang tidak boleh dibuat samak. Maksudnya kulit dia tu kita tak boleh samak, tak boleh cucikan. Bersih macam mana pun tak boleh, tetap tidak suci. Dan juga kita dah belajar tentang pengertian bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih ikut hukum syarak. Tak boleh. Baik. InsyaAllah setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu mohon maaf andai ada kurang. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu daripada diri cikgu sendiri. Semoga kamu mendapat sedikit manfaat daripada video pelajaran pada hari ini, insyaAllah. Jadi kita akan bertemu lagi pada kelas yang akan datang.
Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.